Assalamualaikum, salam perjuangan. Saya Ahyat Ishak dan anda sedang menonton Ahyat Property TV. Terima kasih kerana sudi menonton dan anda sedang berada di bahagian ke-8 dalam siri video 12 bahagian ini di mana saya akan menganalisa bagaimana bajet 2015 memberi impak kepada pasaran hartanah di Malaysia. Jadi kita telah melihat bagaimana bajet 2015 ini mempunyai 7 strategi dan hanya 5 daripada 7 ini memberikan kesan kepada pasaran hartanah, kecuali strategi yang ketiga dan kelima yang selainnya memberikan kesan kepada pasaran hartanah itu sendiri. Kita melihat sekarang ini strategi keenam iaitu Youth Transformation atau transformasi belia itu sendiri, dan mungkin ada juga yang berfikir berpendapat bagaimana pula ada apa-apa pengumuman atau apa-apa kandungan di dalam strategi keenam ini yang sepatutnya menjurus kepada transformasi belia itu sendiri yang boleh memberi kesan secara langsung kepada pasaran hartanah. Jadi sekarang saya nak menunjukkan kepada anda bagaimana perkara ini, strategi nombor 6 ini sangat-sangat inovatif, sangat-sangat menarik untuk saya bangkitkan dan angkat untuk pemahaman anda semua. Okey, ini adalah 6 strategi. Ada 7 strategi keseluruhannya, tapi ini adalah yang nombor 6. Bermaksud kita mahu mentransformasikan belia di Malaysia. Bukan kita, kerajaan bercadang, dan ia akan alokasikan, allocationnya maknanya menyalurkan sedikit dana untuk pengkhususan kepada transformasi belia. Dan di sini anda boleh lihat, saya telah kupas perkara 127 sehingga perkara 132. Bermaksud perkara 127 hingga perkara 132 dalam 190 bahagian. Dan di dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahagian ini, perkara ini, sebenarnya terbahagi kepada dua perkara yang besar, iaitu perkara 127 dan juga perkara 128 hingga 132. Okey, tapi saya akan terangkan dulu apakah itu perkara 127. Okey, government kita, kerajaan masa kini telah telah meng, telah mencipta satu idea baru di mana ia akan menyalurkan 100 juta ringgit kepada 3 lokasi di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak untuk membina apa yang dinamakan Bandar Belia Satu Malaysia. Dalam bahasa Inggerisnya, One Malaysia Youth City. Dan ini satu benda yang sangat inovatif kerana pada hemat saya belum pernah dengar perkara ini yang berlaku tak tahu di tempat lain, di negara lain, dan tentunya tidak pernah diwujudkan di Malaysia. Bagaimana mereka nak lakukan itu satu perkara. Yang kedua, apakah perinciannya, kita mungkin sedang menunggu apakah perinciannya, tapi satu perkara yang menarik dan akan diadakan, yang akan dibina di Semenanjung Sabah dan Sarawak. Itu tentunya lokasi yang terlalu besar untuk kita zoom lokasinya di mana Okey, itu adalah Bandar Belia. Ramai orang terkeliru perkara 127 dengan perkara 128 dan seterusnya sebenarnya merujuk pada dua perkara yang berbeza, tetapi sebenarnya dalam niat dan objektif untuk membantu belia itu sendiri. Okey, apakah perkara yang keduanya? Iaitu perkara 128 hingga 132. Okey, itu dinamakan Youth Housing Scheme. Nah, ini perkara yang berbeza dengan Youth City. Youth City itu adalah bandar belia. Tetapi apa yang diterangkan selanjutnya ialah skim perumahan belia. Dan skim perumahan belia ini, anda boleh lihat perkataan ini, financing, adalah menjurus kepada bagaimana kerajaan ingin membantu belia itu membiayai pembelian hartanah mereka mungkin yang pertama dan membantu mereka Dan bagaimanakah mereka akan melaksanakan bantuan ini ialah dengan kerjasama di antara pihak kerajaan, Bank Simpanan Nasional, Employees Provident Fund iaitu EPF dan Cagamas. Bagaimanakah kriterianya, iaitu pembiayaan ini adalah untuk rumah pertama yang tidak melebihi RM500,000 bagi pasangan yang berkahwin berumur 25 hingga 40 tahun dengan pendapatan seisi rumah tidak melebihi RM10,000, dan panjangnya loan ini
tempohnya tidak melebihi 35 tahun. Okey, yang menariknya perkara 130 ini yang menariknya. Kerajaan akan membantu dari segi bantuan kewangan RM200 setiap bulan bagi 2 tahun yang pertama untuk meringankan beban belia ini. Maklumlah pada peringkat awal mereka bekerja, mereka memerlukan bantuan sedikit. Dan kerajaan masa kini akan memberikan bantuan pengecualian stamp duty 50% kepada agreement pemindahan dan juga kepada agreement perjanjian pembiayaan itu sendiri. Perkara 131 ini melihatkan bagaimana kerajaan melalui Cagamas akan garanti akan menggarantikan 10% itu supaya belia itu tak perlu keluar 10% deposit itu. Jadi boleh mendapat 100% pembiayaan itu sendiri ya. Boleh keluarkan EPF account 2 untuk menampung bayaran bulanan, dan 132 perkara 132 mengatakan bahawa program ini akan first come first serve, maknanya siapa cepat dia dapat, siapa dahulu dia akan dapat dahulu, dan hanya akan diberikan kepada 20,000 unit pertama. Tentunya kita boleh jangkakan akan ada lebih daripada 20,000 belia di Malaysia. Tetapi buat masa sekarang hanya ada 20,000 kelayakan untuk 20,000. Mungkin ada yang beranggapan tidak mencukupi, tapi pada hemat saya adalah satu permulaan yang menarik ya. Jadi inilah yang telah terkandung dalam strategi ke-6 dalam transformasi belia, dan inilah kalau nak dilihat lokasi-lokasi jangkaan, tentunya kita tak boleh menjangka kecuali kerajaan saja yang tahu. Tentunya semenanjung Malaysia sebesar itu, Sabah dan Sarawak, di mana kita mesti kaji dengan lebih lanjut, kerana kesannya ialah mungkin akan ada kesan kepada demand dan supply ya, kepada permintaan dan bekalan hartanah itu sendiri. Bila ada youth city, tentunya akan menarik mungkin bisnes-bisnes tertentu, dan bagaimana pula wujud peluang-peluang pekerjaan dan sebagainya. Jadi banyak lagi isu-isu yang kita boleh rungkai daripada perkara ini, 127 hingga 132 ini. Dan tentunya terima kasih kerana sudi menonton video ini. Kita akan merungkai lagi rahsia-rahsia yang terkandung dalam bajet 2015 yang memberi kesan kepada pasaran hartanah di Malaysia. Jadi terima kasih. Kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang.